Tadi soalan saya tadi tu, macam bila kita pergi yang kat minoriti yang tidak bersetuju tu, antara ketidakyakinan ni katanya macam tak nampak macam apa jaminan untuk pemaju ni bagi diorang yang macam rumah betul, seolah-olah macam ada yang kata tak hitam putih pun tiba-tiba datang tak, kita orang cakap nak ambil betul ke macam dia kata tak hitam putih tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Adi, pengarah Rizik Gulus, pemaju yang cuba nak menggunakan pesanan baru. Hitam putih apa yang mereka nak tu, 89% 291 orang yang bersetuju ni tanda tangan perjanjian usaha sama, stamping everything ya. Itu salah satu agreement yang boleh pegang lah, should anything happen ya. Should something happen, agreement tu adalah dalam tu ada written everything black and white tentang kita ni offer, apa berlaku kalau benda ni tidak berlaku, compensation yang kita bagi, late delivery nanti, semua ada dalam tu. Itu satu. And then untuk mereka ni semua, tiap-tiap mereka, terutama yang 37 orang ni, telah pun dibagi draft perjanjian usaha sama tu. Saya dah guna mereka sejak daripada 2016 lagi. Tapi isu ni macam Cik Zulfaqar beritahu, dia punya perbandingan begitulah. Kita hanya mampu bagi mereka ni RM1, grup-grup yang daripada yang bersetuju. Tapi yang mereka nak minta ni RM3. Tak mampulah. Kalau RM3 memang projek ni tak feasible lah. Itu yang kita cara macam mana nak nuruskan juga projek ni bila majoriti bersetuju. Salah satunya kita berjumpa dengan Kementerian Melayah. Ada satu option dibenarkan memuat permohonan pengambilan tanah. Itu dasar kementerian ni. Jadi kita memohon. Dia check background kami. Memohon tu mesti ada 3 aspek juga kemampuan kami. Terrekod mesti ada. Lepas tu apa yang kita nak buat ni benefit the masses, majority. Kita memenuhi kriteria tu semua lah. Dan disokong oleh kementerian, EPU dan diluluskan oleh Exco Tanah Wilayah. Bila dah luluskan, projek ni pada kita dah tak ada halangan dah. Boleh diteruskan. Satu. Alhamdulillah, saya ni dibagi sedikit pengalaman. Ada pengalaman buat projek pembangunan semula. Salah contoh je, ni contoh dia. Di Kerinci ni. Ini. 472 unit flat lama Kerinci dulu. Kita bangun ni alhamdulillah selesa dia yang duduk di atas. Value rumah pun daripada 40-50 ribu now. Dulu pernah tahun 2017 masa kita handover, belum lagi Covid, mencecah sampai 580 ribu ringgit rumah ni. Sekarang because Covid everything between 450 to 480 now. Tapi rental masih di 1008, 2002. Compare tu dulu tu orang 400-500 ringgit saja. Alhamdulillah kita berjaya. Dalam masa sama sekarang ni, saya tengah buat projek di Bangsa. Di Bangsa, kita dah robohkan pun PPR di Seri Pahang dekat atas bukit dataran Maybank tu. Kita bekerjasama dengan kajian DBKL 1073 unit. Kita akan tengah buat sekarang ni, insyaAllah 3 tahun lagi siap. Dan DBKL akan offer kepada tenant tu hanya beli value dalam 400 ribu, 42 ribu ringgit saja. Mana nak dapat? Ini bukti yang kita boleh buat projek ni. Ini projek pembangunan semula yang ketiga daripada Rizik Gulus West Camp. Saya rasa itulah. And then projek ni dipantau oleh Perbadanan Kampung Baru sebagai facilitator. Apa saja kita nak buat, saya pergi jumpa diorang, please comment. Even kita punya draft agreement, so diorang akan look into it. Planning pun saya kena dapatkan diorang punya sokongan sebelum saya boleh submit ke DBKL. Sebab tu niat kita sebenarnya 2-3 tahun dulu patutnya dah boleh buat projek. Saya masuk 2016 Saya hari tu planning 18 bulan ke 2 tahun untuk settle isu tanah. Sekarang dia dah 6 tahun tak settle. Hanya sekarang ni almost there. Tapi 37 orang ni saja yang represent 11%. Jadi saya serahkan balik kepada penduduk yang 89%. Diorang nak tak projek ni? Kalau tunggu lama, saya pun tak boleh bertahan. Hari-hari kena keluar duit. Diorang duduk kat atas ni bukan free, saya bayar rental. Dan orang yang ambil rental, saya bayar. Tak boleh. Jadi kalau mereka, today they voicing it out. They have been waiting for the last 5 years kan. Tolonglah kita. Yang kita nak buat ni benda baik. Dan juga saya ikhlas juga, walaupun mereka telah dibuat pengambilan tanah hari itu,
kita offer mereka balik join. Sebenarnya ya, patutnya yang diorang dapat RM1, orang yang buat pengembalian tanah patut dapat 50% saja. Tapi saya bermurah hati, setelah Persatuan Penduduk Cik Zulfaqar berbesar hati, tak apalah jadi, kita nak projek yang jalan, offer balik seperti biasa. Pemaju offer balik seperti asal. Diorang dapat RM1, diorang yang menentang 4-5 tahun pun dapat RM1. Apa nak lagi? Maksud dia bila dapat balik, mereka dapat balik duduk di rumah. Itu saja yang kita nak. Tak ada menghalau pun. Tak ada niat nak menghalau pun. Jadi sekarang kita tengok benda ni dah 6 tahun kan. 6 tahun. Okey, jadi apa mungkin ada sasaran tertentu tak dari segi time frame nak selesaikan juga perkara ni? Okey, dengan sebab 37 orang ni. 37 orang ni pengembalian tanah hearing yang kedua ya telah ditangguhkan sejak Disember hari itu. Disember oleh kerajaan ya. Pejabat menteri juga. Isu dia saya pun apa juga sebab mereka nak suruh pemaju, pemilik yang tak bersetuju berunding balik. Tapi yalah, kita cuba jugalah. Tapi saya dah try untuk berunding dah 5 tahun. Macam saya cakap lah, yang saya boleh offer RM1. Yang bersetuju pun okey with RM1. Tapi mereka nak RM3. Tak boleh. Tak boleh. Projek ni tak feasible. Kalau saya bagi diorang RM3, yang 291 bersetuju pun nak RM3. Siapa nak buat? Macam tu saya boleh tarik diri lah. Yang itu saja. Tapi we already spend almost 100 million on this. Ikhlas kita nak buat projek ni betul-betul lah. Sebab ada sedikit Tuhan bagilah pengalaman buat projek ni. Jadi kita tahu macam mana nak buat projek ni. Jadi kita nak Kampung Sungai Baru jadi catalyst lah. Ya, insyaAllah dia jadi. Saya tak berbeza dengan kamu lagi apa yang kita nak buat. Kalau you tengok saya punya planning, wow factor. Memang kita really nak naikkan taraf hidup. Satu lagi, bila kita buat besok, sekarang 328 unit terbabit, kita buat almost 1,000 unit rumah ganti balik. Bayangkan daripada 300 unit lebih rumah di Kampung Sungai Baru, kita ganda lebih kurang 3 kali itu. Siapa duduk situ? Orang Melayu juga. Cara kita yang lebih itu kita jual lah, insya-Allah. Orang besok boleh bayar lah, boleh belilah kan. Kita nak banyak kan. Target saya insya-Allah at one point nanti majoriti ni masih lagi orang Melayu duduk di sana. Itu niat kita sebenarnya. Itu sebab tu 1-2 minggu saya berunding dengan Persatuan Penduduk. Now I think the ball is on your hand. Saya dah buat dah 15 tahun. So much kita telah spend. Saya cakap you nak tak projek ni betul-betul. Kalau you nak, you have to fight for it. Sebab hari ni salah satu tugas mereka nak voice tahu, kita dah ada almost 90%. Takkan disebabkan 10% ni projek ni nak ditangguhkan. 8 orang meninggal ke atas. Orang Kampung Sungai Baru yang pindah sini, 8 orang meninggal di atas. Menunggu projek ni. Nak tunggu lama lagi. Sampai bila? Cik Ali cakap nak keep the land untuk orang Melayu di sini, tapi ada allegation yang Swisscap tu pemilik Cina, jadi dia akan menguntungkan Cina. Macam mana nak untung? Ingat? Swisscap kita registered company, we still pay tax. Our tax goes to who? Kalau kita bayar 100-200 million a year, goes to who? Kepada orang Cina? Tak. Kepada kerajaan akan distribute to the needy people. Itu saja. Tapi benefit saya cakap dia daripada 324 unit rumah orang Melayu yang kita nak ambil ni, kita ganti lebih kurang dalam 1,000 unit lagi. Pertambahan tu ada. So akan bagi diskaun pada orang Melayu tak bila dah jual ada 700? Of course, yang balance tu tak ada. Yang itu untuk rumah ganti yang daripada 328 unit ni. Sebab 328 unit ni, bila rumah teres, rumah ganti antara 3, 4, 5 unit, diorang akan dapat. Kalau rumah flat, 1 to 1. Lepas tu dia ganti. Yang the rest tu of course, datanglah. Kita akan bagi special discount pertamanya kepada anak-anak orang Kampung Sungai Baru. Itu penting. This is all the MOU yang kita sign dengan Persatuan Penduduk. Ada special discount for them. What happen kalau dia pergi dia? What's the end story? Itu macam Cik Zul beritahulah, kita gunakan pengambilan tanah. Ini adalah proses perundangan. Jadi kita balik pada perundangan. Pada saya perundangan akan protect everybody. Pertama, pemilik yang mungkin rasa dianiaya. Yang kedua, saya sebagai pemohon, sebab kita dah spend duit tu. Pemilik kalau tak bersetuju dengan
Pampasan yang diberi oleh pejabat tanah nanti, mereka ada ruang pergi ke mahkamah. Bukan mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, dan last sekali mahkamah pendahuluan. Dia akan dapat, kalau betul lah, maksud dia satu amount pampasan yang dipikirkan betul, mereka boleh. Saya juga nanti kalau pejabat tanah award pampasan yang tak betul, bukan ikut market, saya pun challenge, saya pun akan pergi mahkamah. It has to be fair to both of us. Jadi kita akan balik kepada perundangan. Perundangan is there, telah diwakilkan. Yang 100 juta sudah spend developer untuk apa? Apa yang ini? Pertamanya saya bayar untuk pengambilan tanah saja almost 51-52 million. Pengambilan Tanah we have to pay, we have to park to compensation kepada PTG, pejabat tanah. You nak ambil tanah orang, make sure you have money. Kita kena park duit tu. Duit tu dah ke 1.5 years dah. And then untuk 72 unit rumah flat yang telah dibuat panggilan tanah dah settle ya. Dan duit pun telah dibayar kepada mereka. 200, 250 hingga 350 ribu. Mereka dah dapat pun duit ya. Mungkin dah habis. Wallahualam. Tapi untuk mereka ni juga, saya beritahu hari kalau mereka nak U-turn, saya terima balik. Tapi dengan syarat pulang duit pula. Tak bolehlah keep duit tu saya bagi balik. Maksud dia tak ada isu nak menganiaya betul-betul. Tak ada langsung. Kau dah dapat duit pampasan, kau nak seperti biasa macam Kek Zul tu dapat tadi untuk rumah 1 juta, you return. Saya tak tolak expenses. Tapi expenses memang kita dah spend a lot. Sebab kita nak projek ni. The rest tu I punya company expenses the last 6 years. Nak bayar rumah terrace, nak bayar transit, rental every month, is a lot of money. Nak je. Terima kasih. Rumah yang akan bila siap semua rumah tu dijual kepada semua Bumi Putra saja ataupun daerah lain. Okey. Biasanya dipikir akan input kuota bumi. Itu biasa di mana projekan. Tetapi di sini memang dah ada Bumi Putra tadi 328 ini dengan rumah ganti besok dekat 1000 unit, itu memang hak milik Bumi Putra ni. Yang lain tu nanti subjek tu dipikir punya kuota lah. Mungkin 30%, 40%. Terpulang kalau bumi nak beli semua, saya jual lah. Abang nak 4-5 unit, saya jual. Kita siapa nak beli, kita jual lah. Tapi kita tengok dengan rumah ganti yang 100% nya nanti bumi, dengan yang nak dijual pun nanti ada kuota bumi. Saya rasa 60-40 bumi dengan bumi. Tapi macam ni, we are Malaysian kan. Kan we are Malaysian. Dan itu sebab kita kena think about that ni. Tapi pada saya, kemampuan kita hanya macam mana cuba menaikkan taraf hidup untuk 328 unit. Pada saya macam cringy. I've done my part ya. 472 unit ni dulu daripada rumah 40-50 dia dapat 500,000. Alhamdulillah. I dan apa dia nak buat dengan dia punya itu hak dia lah. Correct ya? Macam kita lah. Kita dah invest, we get a good return. Why not? Sama juga kampus juga. Jadi memang betul besok akan ada percampuran lah. Percampuran. Mungkin orang Arab nak beli, orang macam tu. Tapi to me is a very very healthy punya ni lah, mix lah. Jadi kata ni. Very effective place tu. Kita nantilah kalau everything settle, I will invite you guys tengok kita punya plan. It's going to be fantastic because we going to link to Salma Link. It's going to be highlight or decking because we trying to reduce traffic congestion dekat Kampung Baru. At one point kita tak nak orang masuk Kampung Baru bawa kereta, park somewhere. Jadi kita ada linkage everything tu dengan deck. It's going to be tu. Jadi everybody nak pergi mana-mana kat Kampung Baru gunakan deck. Dan kita started, we going to start hopefully lah dekat kita punya projek lah. Begitu jadi tak adalah kita pasal Kampung Baru jam everything, nak kena ambil tanah orang, nak buat jalan besar-besar, no such thing. And then projek ni berjaya maju because kita punya connection through Akli. Access tu nanti dia akan masuk. It's going to be very beautiful. Provided itulah. Kita planning juga Tuhan ya. InsyaAllah kalau benda ni kun fayakun dia jadi Kerinci same thing masuk dulu. Diorang dah try to redevelop almost 19 years. Tapi rezeki saya masuk 2010 dia jadi. Kampus Singapura sama 2016 sekarang 2022. Kalau tak jadi, Tuhan kata tak jadi, bukan rezeki saya, tak jadilah dia. Tapi dengan pengambilan tanah ni dia mesti jadi. Tak ada pengambilan tanah memang lagi tu tak jadi. Dengan pengambilan tanah dia mesti jadi.
Kalau everybody follow the law lah. Itu saja. Resisting drag into court for a long time, it's very taxing for you. That one is okay because kalau dia tak puas hati dengan pampasan, dia pergi beli court, that one dia boleh pergi court, that one separate matter. They still have to move out from that place. Kena. Jadi projek dia boleh dijalankan. Yang dia nak saman I, dia tak puas hati itu mungkin drag 1, 2, 5, 6 tahun. Lah, mungkin court award 500,000, 1 juta. Dia nak 3 juta. They still have to fight kan? Saya pun fight juga. Why court bagi so much? What's the reason? Sama juga. Dia have to be, itulah ikut law lah. What law mention? Law kata pampasan has to be based on market value. Market value so happen dekat kampung Sungai Baru dengan begitu. Tapi kalau nak 2,000, 3,000 ringgit, tunggulah insyaAllah bila dimajukan. Dapatlah harga tu. Memang saya boleh garanti harga RM20 untuk rumah dia punya transaction of dia punya value tu kalau dah di-developkan. Tapi ikut JW plan saya, kita bagi aset dan kita bagi cash. Tapi kena tunggu 4-5 tahun lah. Tapi now nak RM2,000, saya pun surrender. Itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih. Thank you for coming. Okay.